Assalamualaikum guys. So bersama aku lagi Faiz Zainal dalam video yang terbaru. So video kali ni actually aku nak buat perbandingan antara OnePlus Nord dan juga Samsung Galaxy S10 Lite. Actually untuk Samsung Galaxy S10 Lite ni dilancarkan pada bulan Januari tahun ni, tahun yang sama macam OnePlus Nord yang dilancarkan pada tahun ni juga, tapi ini bulan Ogos lah. Kedua-dua phone ni sebenarnya ada kelemahan dia dan ada kelebihan dia tersendiri, which is untuk yang Galaxy S10 Lite ni sebenarnya dia boleh dikira sebagai level kelas flagship, tapi spesifikasi dia macam kelas flagship budget sedikit lah. But untuk OnePlus Nord ni adalah kelas mid-range, tapi kelas mid-range yang boleh dikira sebagai phone mid-range premium sedikit. So kita cakap tak guna. Sekarang ni aku nak go through sama ada OnePlus Nord ni boleh ke lawan Samsung Galaxy S10 Lite ni. Tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Okay, yang pertama dari segi rekaan, untuk kedua-dua phone ni bagi aku dia mempunyai rekaan yang memang nampak premium, tak nampak phone ni murah dua-dua phone ni, and dengan pilihan warna yang cantik untuk kedua-dua phone. But untuk OnePlus Nord dia ada satu lagi warna, iaitu warna biru. Warna biru yang bagi aku cantik, dia lebih nampak menonjol lah berbanding dengan warna silver ataupun warna yang ada pada Samsung Galaxy S10 Lite ni. Untuk phone OnePlus ni sendiri, pada bahagian kanan dia ada power button dengan ada slider key yang bagi aku memang membantu kalau aku nak macam silent ataupun nak ringkan balik aku punya phone ni. So tanpa aku masuk phone ni dan aku nak kena turn on secara macam susah lah benda tu kan. So aku just gunakan slider key dia saja. Tapi untuk Samsung Galaxy S10 Lite ni dia ada volume button dan ada power button pada bahagian kanan. Bagi aku membantu jugalah untuk aku nak adjust volume lebih senang, instead of macam OnePlus Nord yang ada volume button pada bahagian kiri. Tapi memandangkan OnePlus Nord ni ada slider key, so aku rasa macam okey je untuk volume button dekat bahagian kiri, sebab yelah nak letak sumber sini memang susah juga kan. Pada bahagian binaan, kedua phone ni ada feel glossy pada bahagian belakang, which is texture yang akan menampakkan cap jari korang memang obvious of course kedua phone ni. But apa yang aku nampak sekarang ni, glossy yang ada pada OnePlus Nord memang lagi shining and lagi nampak menarik lah daripada Samsung Galaxy S10 Lite. Dan ada kelebihan sikit untuk OnePlus Nord ni, dia menggunakan gelas pada bahagian panel belakang yang menggunakan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5, tapi itulah dia punya frame jenis plastik saja. Manakala untuk Samsung Galaxy S10 Lite, dia punya material adalah jenis glass stick. Dia macam maybe gabungan glass dengan plastik, dan feel dia agak kurang sedikit untuk Samsung Galaxy S10 Lite. But aku tak sure sama ada dia punya frame adalah stainless steel ke aluminium ke ataupun plastik, sebab dalam specs tak ada tunjuk apa benda dia punya frame. Tapi apa yang aku nampak, maybe dia menggunakan plastik jugalah untuk dia punya material frame dia. Manakala pada bahagian skrin pula, memang satu faktor yang memang sangat penting untuk aku, ya of course lah kan, kita hari-hari tengok skrin dia, nak tengok video ke nak main game apa semua memang tengok skrin. So untuk OnePlus Nord ni menggunakan skrin Full AMOLED bersaiz 6.44 inci. Manakala untuk Samsung Galaxy S10 Lite menggunakan Super AMOLED Plus bersaiz 6.7 inci. So bila pegang kedua-dua phone ni, aku boleh nampak dan aku boleh rasa yang S10 Lite ni macam panjang ke atas, which is macam susah sikit lah nak capai bahagian atas tu. Tapi untuk Nord ni, saiz dia sangat sedap untuk dipegang, dan bagi aku lah, dia memang ngam dengan tangan aku. Dia macam tak adalah phone yang very compact. Dia consider sebagai sedap pegang instead of Samsung Galaxy S10 Lite. Dia rasa lebar sedikit and rasa panjang ke atas sikit. Untuk sizing, memang aku prefer OnePlus Nord lah instead of Samsung Galaxy S10 Lite. Dan bila nak cakap pasal kualiti skrin yang ada pada kedua-dua phone ni, aku boleh katakan yang skrin Full AMOLED ni bila aku letak sebelah-sebelah dengan skrin Super AMOLED Plus S10 Lite ni, macam kenapa ada perbezaan yang agak ketara tau. Sebab aku nampak yang OnePlus Nord punya warna tu macam lagi cerah, tapi untuk Samsung Galaxy S10 Lite, bila aku dah buka full brightness kedua-dua phone ni, aku nampak yang S10 Lite punya warna macam malap sedikit, and warna dia macam kekuningan sedikit. Aku tak buka any night mode apa semua, tak buka night mode aku tak buka dia punya warna untuk blue light filter, tak buka. Tapi dia kekuningan sedikit kalau kita nak bandingkan dengan OnePlus Nord punya warna screen, which is warna dia lagi nampak sharp. Dia punya warna lagi nampak truly colour lah. Kita boleh bandingkan lah kalau kau letak phone-phone di sebelah-sebelah. So aku tak pasti sama ada itu faktor dari segi ada punya panel sikit AMOLED sendiri ataupun faktor Oxygen OS tu sendiri. So dia menampakkan warna yang ada pada OnePlus Nord ni lebih nampak cantik dan cerah berbanding dengan Samsung Galaxy S10 Lite. Kat sini aku boleh nampak yang OnePlus Nord ni menang banyak lah in terms of quality screen dengan warna dia sendiri. And plus untuk OnePlus Nord ni juga dia ada refresh rate sehingga 90Hz yang akan memberi pengalaman yang memang smooth kalau korang scroll dekat phone ni sendiri. Okay, the next thing adalah pasal ketahanan bateri.
Untuk OnePlus Note ni menggunakan bateri sebesar 4115 mAh dengan pengecasan warp charge 30W. Manakala untuk Samsung Galaxy S10 Lite ni menggunakan bateri sebesar 4000 mAh dengan pengecasan yang support sehingga 45W. Malangnya Samsung hanya bagi 25W dalam kotak jualan. So kalau korang nak 45W, korang nak kena beli asing dengan harga yang agak tinggi juga, 45W tu. So kalau nak compare 30W dengan 25W dalam kotak jualan lah kan. So kita ambil yang tu dulu sebab apa yang dibagi dalam kotak itulah kita pakai. And untuk ketahanan bateri OnePlus Note, dengan aku pakai refresh rate sampai 90Hz dia, aku boleh dapat SOT screen on time sekitar 5 jam lebih ke 6 jam macam tu, which is bagi aku quite impressive. Maybe disebabkan oleh size screen yang kecil, so dia optimize sikit kat situ dengan ketahanan bateri yang bagi aku cukup mantap. Untuk Samsung Galaxy S10 Lite, aku boleh dapat sekitar 6 jam ke 7 jam lebih kurang macam tu lah screen on time aku. So dengan screen yang besar dengan 60Hz, so kira okey-okey jugalah kan. But kalau aku turn on 60Hz dekat OnePlus Note, so aku boleh dapat lebih kurang sikit dalam 6 jam ke 6 jam lebih macam tu lah untuk 60Hz yang ada pada OnePlus Note ni. Dan kat sini aku perasan lah yang size screen, kapasiti bateri, dia punya chipset, dia punya OS memang memainkan peranan yang penting lah untuk ketahanan bateri sesebuah smartphone. Itu dari segi ketahanan bateri. Kita pergi pula kepada bahagian performance. Kalau kita nak bandingkan antara OnePlus Note dengan Samsung Galaxy S10 Lite ni, of course memang obviously yang Samsung S10 Lite ni memang lebih power lah sebab dia gunakan chipset Snapdragon 855. Aku tak pasti kenapa Samsung still gunakan Exynos 990 pada Samsung Galaxy Note 20 doang. Untuk OnePlus Note pula menggunakan Snapdragon 765G. So kat sini korang nampak yang OnePlus Note kelas mid-range, ini adalah kelas flagship punya chipset lah untuk tahun lepas punya kan, but dia launch untuk tahun ni. Okay, surprisingly secara keseluruhan bila aku bandingkan kedua-dua phone ni, aku main game yang sama yang agak intense, iaitu Call of Duty Mobile. Aku boleh katakan ni yang aku tak nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara lah antara kedua-dua phone ni bila aku naikkan grafik yang tinggi. But bagi aku, kalau korang nak dapat perbezaan ketara, mungkin korang nak kena main game tu dalam jangka masa yang lama, which is bukan untuk aku. On numbers, memang korang nampak skor untuk Snapdragon 855 memang lagi better daripada Snapdragon 765G yang ada pada OnePlus Note ni lah. Yang aku perasan mungkin disebabkan oleh dia punya Oxygen OS yang lebih stable, lancar dan bagi aku ringan lah untuk OnePlus Note ni. Okay, walaupun macam aku cakap tadi, yang skor ataupun performance yang ada pada Samsung Galaxy S10 Lite ni lagi bagus pada OnePlus Note, tapi korang nak kena pandang juga faktor lain, which is dia gunakan 765G. So 765G kita tahu dia ada rangkaian 5G. So that's why OnePlus memilih 765G instead of 720, 730 ataupun maybe instead of 845, 855 kan. So dengan 765G dengan rangkaian 5G juga, phone ni boleh dikira sebagai future proof punya smartphone lah kan. So kita tahu sekarang ni kita ke arah teknologi 5G. So dengan phone ni maybe korang boleh gunakan dalam jangka masa yang lama, ataupun korang boleh gunakan untuk korang nak rasai sendiri pengalaman untuk rangkaian 5G nanti bila 5G dah launch dekat Malaysia lah. But untuk Samsung Galaxy S10 Lite, malangnya hanya 4G saja, tak ada rangkaian 5G. So itu antara kelebihan dan kekurangan dari segi performance ataupun dari segi chipset antara kedua-dua device ni. Kita pergi pada bahagian kamera pula. Kalau kita nak tengok spesifikasi pada kedua-dua phone ni, memang aku boleh cakap yang untuk OnePlus Note ni macam numbers dia lagi bagus lah berbanding dengan Samsung Galaxy S10 Lite sebab dia menggunakan quad camera, manakala untuk S10 Lite menggunakan 3 kamera saja. Tapi kedua-dua phone ni menggunakan main kamera 48MP. Tapi bagi aku, kita jangan jump terus to conclusion sama ada yang quad camera ni lagi bagus ataupun 3 kamera ni tak bagus. So dari segi selfie kamera, OnePlus Note ni ada kelebihan dia sikit lah, which is dia ada 2 kamera, satu biasa dan satu lagi adalah ultra wide. Buat yang suka selfie, OnePlus Note mungkin adalah pilihan yang terbaik untuk korang. In fact, OnePlus Note juga boleh rakam video selfie sampai 4K dan 60fps. Untuk Samsung Galaxy S10 Lite pula, dia hanya ada satu kamera saja, tapi dia masih ada 2 mode. Korang dekat sikit boleh, korang nak wide sikit boleh, tapi dia tidak terlalu wide sangat macam apa yang ada pada OnePlus Note lah, which is dia memang ada sensor ultra wide. Pada pandangan aku, bila aku dah ambil gambar selfie kedua-dua phone ni, aku boleh katakan warna yang dihasilkan daripada kamera OnePlus Note punya selfie, nampak warna dia lebih natural dengan situasi aku masa tu lah. Cuma HDR dia tu macam kurang sikit yang membuatkan sharpness itu macam lebih berpihak kepada Samsung Galaxy S10 Lite. Tapi walaupun sharpness S10 Lite lebih baik sikit, warna dia macam agak kekuningan, nampak lebih natural walaupun dia tidak terlalu sharp sangat. Tapi aku still berpuas hati lah dengan
kualiti gambar OnePlus Nord punya selfie. In fact, ada ultra wide kan. So kalau jenis yang suka ambil gambar ramai, memang bergunalah sensor ultra wide selfie camera pada OnePlus Nord ni. Itu selfie camera dia. Untuk kamera utama dia pula, bila aku cuba ambil gambar close up, aku nampak yang Samsung Galaxy S10 Lite ni macam agak struggle sikit lah untuk aku nak fokus. Tapi untuk OnePlus Nord, bila aku buka je kamera dan aku pointkan dekat objek tu, dia terus dapat tangkap lah situation tu dengan terus fokus. Dan aku nampak sini yang OnePlus Nord punya fokus macam quite better sikit lah berbanding dengan Samsung Galaxy S10 Lite punya fokus. Surprisingly, bila aku dah ambil gambar dan aku cuba zoom gambar tu sendiri, aku compare dengan Samsung Galaxy S10 Lite, aku nampak yang sharpness tu lebih berpihak kepada OnePlus Nord. Aku tak nampak pixel yang pecah dan aku nampak habuk-habuk apa semua memang very detail. So aku nampak yang detail, sharpness, warna lebih berpihak kepada OnePlus Nord instead of Samsung Galaxy S10 Lite. Di sebalik sharpness yang ada pada kamera OnePlus Nord ni, aku boleh puji sikit lah kamera ultra wide yang ada pada Samsung Galaxy S10 Lite ni, which is dia macam lebih lebar berbanding dengan ultra wide kamera yang ada pada OnePlus Nord. Aku dah explain tadi pasal dia punya design, pasal dia punya kamera, performance, dia punya build quality apa semua. So dari segi harga pula, untuk Samsung Galaxy S10 Lite ni masa awal dilancarkan dia dijual dengan harga RM2,699. Dan untuk OnePlus Nord pula, masa aku tengah buat video ni, OnePlus tak umumkan lagi berapa harga rasmi kat Malaysia. So harga rasmi dia aku akan letak pada bahagian description dan pada bahagian komen untuk korang bandingkan sendiri sama ada boleh ke tak untuk nak beli S10 Lite ataupun untuk korang nak beli OnePlus Nord. So guys, secara keseluruhan korang rasa mana satu phone ni yang menepati cita rasa korang? Sama ada korang lebih mementingkan Oxygen OS instead of One UI, ataupun korang lebih mementingkan dia punya chipset berbanding dengan OnePlus Nord punya 765G, ataupun korang lebih mementingkan kamera yang ada pada OnePlus Nord instead of Samsung Galaxy S10 Lite. So benda tu semua terpulang pada korang. Tepuk dada, tanya selera. Aku rasa itu saja untuk video kali ni, dan korang boleh kongsikan pendapat korang pada bahagian komen. Follow Twitter dengan Instagram aku. Like, komen dan share. Subscribe channel aku ni. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.